Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam tajuk hukum lens. Hukum lens adalah satu hukum yang sangat penting ketika belajar subjek elektrik, terutamanya dalam penjanaan voltan atau voltage elektrik, elektrik voltage yang berkaitan menggunakan pengaruhan penjanaan elektrik menggunakan pengaruhan medan magnet atau magnetic flux. Jadi apakah dia hukum lens itu? Secara kenyataan bertulis untuk hukum lens mengatakan Lens law states that the polarity of the induced voltage is such that the voltage would produce a current that opposes the change in flux linkage responsible for inducing that EMF. Memang susah untuk difahami kalau kita baca kenyataan begitu. Dia mengatakan hukum lens dapat menentukan kutub voltage yang teraruh atau terjana, di mana kutub itu ditentukan boleh ditentukan menggunakan hukum lens, di mana voltage itu mestilah boleh menghasilkan current atau arus elektrik yang akan menentang penyebab yang menghasilkan EMF tersebut. Jadi kita akan lihat lebih lanjut untuk memahami. Sekali kita dah faham lens law ni, kita dengan mudah dapat belajar yang berkaitan penjanaan voltage, electrical voltage melalui pengaruhan medan magnet. Jadi secara mudahnya, sebenarnya lens law itu atau hukum lens itu adalah dia adalah sama seperti Newton law ataupun hukum Newton. Kalau kita belajar fizik, kita akan jumpa Newton law yang mengatakan for every action there is an equal and opposite reaction. Maknanya dia setiap satu tindakan, terutamanya daya, satu tindakan daya pada suatu objek, dia akan mendapat daya tentangan atau tindak balas yang bertentangan dan nilainya sama. Itu dalam fizik. Dalam lens law, dalam elektrik, subjek elektrik kita ada lens law yang setara dengan Newton law. Okey, untuk memudahkan kita memahami lens law, apa dia lens law, kita tunjuk pada rajah ini, di mana rajah itu menunjukkan satu batang magnet, satu batang magnet yang mempunyai medan magnet di sekelilingnya, flux magnet. Kita gerakkan batang magnet ni untuk merentas satu gegelung pengalih di situ. Dan apa berlaku, sebabkan flux magnet yang merentas gegelung ni menyebabkan gegelung ni akan menjana elektrik, terjana voltage pada gegelung tadi. Jadi di manakah polariti atau kutub positif dan negatif yang akan terjana itu, voltage yang terjana itu. Ini akan dapat ditentukan oleh hukum lens. Dia bila batang magnet tadi bergerak, jadi voltage yang terjana pada gegelung itu mestilah akan menghasilkan current dan seterusnya menghasilkan medan magnet yang dapat menentang semula, menentang penyebab itu. Penyebabnya adalah batang magnet ni. Batang magnet ni
atau medan magnet ni bergerak, pergerakan medan magnet ini akan cuba ditentang oleh current atau voltage yang terhasil, yang terjana dalam gegelung itu. Jadi kalau kita lihat ini aturan genggaman tangan kanan ni, bila current kutub utara akan terhasil sebelah kanan, sebab kita perlukan kutub utara yang boleh melawan kutub utara medan batang magnet tadi. Di current yang terhasil mestilah ditunjukkan oleh 4 jari yang lain tu arah arus yang terhasil. Jadi kalau ikut aturan genggam tangan kanan tadi, jadi arah arus adalah macam ni, yang mengalir dalam gulung tu, barulah dapat menghasilkan kutub magnet, kutub utara magnet di sebelah kanan dan selatan sebelah kiri, di arah current tu adalah macam ni, gunakan tangan kanan tadi, gunakan tangan kanan tadi. Dan jadi maknanya di situ kutub positif, kalau kita sambung pada satu beban elektrik seperti mentol di sini, jadi kutub positif sebelah kiri, negatif sebelah kanan, barulah current tu keluar daripada kutub positif. Current akan mengalir daripada voltage yang terjana tadi, kutub positif voltage yang terjana tadi. Jadi itu dia, kita lihat balik. Jadi kutub utara yang terhasil mesti dah sebelah kanan, sebab dia barulah dapat menentang pergerakan batang magnet tu. Jadi daripada hukum Lenz, voltage yang terjana dalam gegelung tu mesti dapat menentang balik pergerakan batang magnet ni. Jadi perlu kutub utara sebelah sini. Itu dia. Jadi kutub positif mesti dah berada di sebelah kutub positif EMF, atau voltage yang terjana tu mesti sebelah kiri, dan sebelah kanan adalah negatif. Di voltage yang terjana itulah polariti voltage yang terjana pada gegelung tu, hasil pergerakan batang magnet merentas gegelung tadi. Kalau daripada sebelah kanan, kalau batang magnet tu berada di sebelah kiri, bergerak ke sebelah kanan, jadi dia akan bertukar pula. Jadi bila dia kutub utara sebelah sini, dia menghampiri gegelung, jadi voltage yang terjana pada gegelung ni mesti dah dapat menghasilkan current dan magnet yang menghasilkan kutub utara, magnet mestilah berada sebelah kiri gelung, sebab barulah dia dapat menentang, sebab utara dan utara dia menolak, baru dapat melawan kutub utara daripada batang magnet yang sedang bergerak. Jadi itu dia, hasilnya. Current dia sudah istilah dia menggunakan tangan kanan, genggam aturan tangan kanan tadi, di kutub utara mesti sebelah kanan tadi, sebelah kiri, yang kutub utara yang terhasil pada gelung tu mestilah berada pada sebelah kiri yang dapat menentang kutub utara medan batang magnet. Di current yang terhasil mestilah arah macam tu. Dan ni dia. Jadi kalau nakkan kutub utara sebelah kiri gelung,
Jadi current yang mengalir tu mesti dalam keadaan macam ni, ya. Daripada aturan tangan kanan tadi, ya, kutub utara ibu jari tu mestilah sebelah kiri, ya. Macam tu, ya. Jadi kutub positif elektrik, atau voltage yang terjana tu mesti berada sebelah kanan gelung. Kutub negatif mesti berada sebelah kiri. Baru kita dapat arus mengalir ikut ini, ya. Mesti arus mengalir keluar daripada kutub positif, ya. Untuk voltage yang terjana, arus mesti keluar daripada kutub positif kalau kita sambung kepada beban. Okay. Itu contoh bagaimana hukum Lenz dapat menentukan arah kedudukan kutub positif voltage yang terjana. Okay. Okey, yang ini kalau kita untuk contoh satu patang pengalih, ya, kita gerakkan merentas kutub magnet, medan magnet antara kutub utara dan selatan, ya. Jadi kita gerakkan dia ke arah medan magnet yang berada di bawah kutub utara dan selatan tadi, dan ini akan menyebabkan voltage terjana pada batang pengalih ni, ya. Tapi kita tak tahu sama ada positif kedudukan kutub positif dan negatif pada pengalih itu di mana, ya. Kita tak tahu lagi, ya. Voltage kita tahu voltage akan terjana, terarah, tapi kita tak tahu di mana kedudukan kutub positif dan negatif dia, ya. Jadi dia mestilah voltage yang terjana dalam pengalih ini, seterusnya current yang terhasil mesti dapat menghasilkan medan magnet yang dapat menentang penyebabnya. Penyebabnya ialah kita gerakkan daya yang menyebabkan pengalih itu bergerak, ya. Jadi mesti ada tentangan, ya. Mesti ada satu daya yang terhasil yang dapat menentang balik semula daya yang menggerakkan pengalih tadi, ya. Jadi macam ni, ya. Jadi kita mesti perlukan satu daya macam ni, ya. Di mana pengalih tu yang setengah bergerak ke kiri tadi akan ditentang, akan ditolak semula, ya. Berlawanan dengan daya yang menolak pengalih ke kiri, ya. Jadi apa hasilnya? Hasil voltage yang terjana tadi akan menghasilkan daya yang dapat balik melawan, tolakkan ke kiri tu. Jadi daya tu mesti arah ke kanan, ya. Daya yang terhasil tu mesti ke kanan, ya. Jadi inilah magnet yang terbentuk, paduan antara, ya. Sebab bila voltage terjana dalam pengalih tadi, dia akan cuba menolak, melawan pergerakan pengalih itu. Jadi ini adalah flux yang kita perlukan, flux pada pengalih yang kita perlukan, ya. Jadi kalau kita perhatikan sebelah kiri dia, bahagian kiri itu arah dia sama dengan medan magnet utara selatan tadi, ya. Batang magnet antara utara dan selatan tu dia arah dia sama, yang biru dengan yang hijau tu sama. Yang sebelah kanan kita nampak magnet yang dihasilkan oleh, flux yang dihasilkan oleh voltage yang terjana tu dia berlawanan. Yang hijau berlawan dengan dia punya arah anak panah tu, berlawan, yang daripada medan utama tu ke bawah, yang biru, yang hijau ke atas. Jadi itu yang kita dapat, macam ni, ya. Jadi kita dapat daya tolakan, ya. Semua medan utama tu akan cenderung ke sebelah kiri, dan ini akan mengalami, pengalih itu akan mengalami daya tolakan ke sebelah kanan, ya. Jadi untuk dapatkan flux macam tu, kita kena dapatkan current yang keluar, yang merah tu, dot merah tu menunjukkan current keluar, current keluar. Jadi itulah, kutub positif mesti berada di depan pengalih dan kutub negatif mesti berada di belakang. Sebab kutub positif
tempat keluar current. Jadi kita lihat balik gambar ajar ni. Jadi itu dia. Jadi kutub positif mestilah berada di depan dan negatif di belakang. Voltage yang terjana dalam pengalih tadi. Barulah current boleh mengalir arah keluar daripada kutub positif dan dapat menghasilkan daya tolakan ke sebelah kanan. Pergerakan pengalih di ke sebelah kiri, dia akan dilawan, daya F ni akan dilawan oleh daya yang terhasil oleh voltage yang terjana tadi atau current yang terjana tadi. Daya itu akan menghasilkan daya tolakan ke sebelah kiri melawan F yang asal, daya yang asal. Okey. Seterusnya kita buat satu lagi contoh. Di sini tidak ada berlaku apa-apa pergerakan. Tidak ada berlaku apa pergerakan, yang hanya adalah gelung. Gelung. Kita kembali di sini. Jadi mula-mula flux itu ada constant, satu sel. Jadi arus mengalir itu menghasilkan flux yang constant pada gelung tu. Dan kita tambah lagi satu sel atau kita naikkan voltage, jadi current bertambah. Jadi current bertambah. Bila pertambahan current ni, jadi dia akan cuba menentang pertambahan medan tu. Jadi di situ berlaku hukum Lens. Bila voltage hanya terjana, voltage hanya terjana bila berlaku perubahan flux daripada constant, kita tambah dia, kita tambah flux. Bila berlaku pertambahan flux tu akan menyebabkan voltage terjana. Jadi daripada hukum Lens dia akan cuba menentang balik, menentang pertambahan flux tadi. Jadi dia akan menghasilkan arus yang berlawanan, yang berlawan. Kita nampak di sini dia akan menghasilkan medan magnet yang berlawanan untuk menentang pertambahan flux tadi. Jadi kutub utara mestilah gelung tu yang voltage yang terjana tu akan menghasilkan kutub utara sebelah kanan, selatan sebelah kiri untuk menentang flux yang bertambah tadi. Sebaliknya, kalau flux tu berkurang pun akan berlaku penjanaan voltage. Bila keadaan constant ni tidak ada voltage terjana, tapi bila kita kurangkan flux, dia akan, bila pengurangan perubahan flux tu akan menyebabkan voltage terjana pada gelung. Jadi bila kita kurangkan, apa berlaku daripada hukum Lens, dia akan cuba tambah pula. Dia cuba tambah flux. Dia cuba yang merah tu, yang oranye tu adalah pertambahan flux. Dia cuba nak menambah flux. Bila berlaku pengurang tadi, dia cuba tambah. Sifat daripada hukum Lens tu, dia akan cuba voltage, dia akan cuba voltage yang terjana tu akan cuba melawan perubahan flux tu. Kerana dia akan tambah pula. Dia akan cuba tambah. Jadi voltage yang terjana secara ini, dia tak ada apa-apa berlaku pergerakan, tetapi melalui perubahan flux. Bila sama ada flux bertambah akan menghasilkan voltage terjana, ataupun flux berkurang, voltage juga akan terjana. Jadi semasa dia berkurang atau bertambah tu, dia akan menghasilkan tentangan dengan mewujudkan flux. Maknanya voltage yang terjana tadi akan mewujudkan current dan flux yang cuba menentang perubahan tadi. Jadi sekian dulu. Jadi hukum Lens ni sangat berguna pada penjanaan dalam mesin elektrik, penjanaan penjana dan juga transformer. Okey, kita jumpa lagi di lain topik. Terima kasih.